Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami perkara yang betul itu, kami nampak ia betul, dan ilhamlah kepada kami, berilah hidayah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjuklah perkara yang batil itu, kami nampak ia batil, dan bagilah ilham kepada kami agar kami menjauhinya. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ni kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam halaqah yang ke-6 pengajian kitab kita Al-Idah fi Ulum Al-Balaghah. Okey. Karangan Al-Khatib Al-Qazwini. Okey, dan hari ini tarikhnya 2 hari bulan 12 2020. Okey. Kita dah berada di penghujung tahun. Tinggal tak sampai sebulan lagi untuk kita melangkah ke tahun baru, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita masuk ke tahun baru dengan semangat yang baru. Sambil-sambil tengok azam kita hak yang baru ni tu settle ke dak lagi. Masa awal tahun 2020 tu kan, masing-masing ada azam kan, nak buat tu, nak buat ni kan. Jadi masing-masing pakat tengok settle ke tak lagi. Okey, kalau tak settle lagi tak apa, kita bawa ke tahun 2021. Okey, kita sekarang ni dah pukul 9.35. Kita ada lebih kurang dalam, di Facebook ada lebih kurang dalam 13 orang. Biasa kelas kita ni 20 orang lebih ke, Ustaz Fauzi? Ke lebih lagi biasa balaghah ni? Kalau silap balaghah ni biasanya dia ramai sikit banding dengan sorof tak? Sebab pelajar-pelajar bas kita yang semester 5 mereka ambil subjek balaghah. Jadi mungkin sebahagian besar daripada mereka dapat menghadirkan dirilah ke kelas ni. Baik, sambil-sambil kita tunggu sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar kita menyertai kita pada malam ni, saya nak tunjukkan 2 buah buku ni. Okey. 2 buah buku. Saya beli buku ni lama dah. Okey. Cumanya cari baru ni tu tak jumpa. Tak ingat letak di mana. Lepas tu baru ni ngemas-ngemas bilik sekali lagi baru ni dekat FPK tu jumpalah. Okey. Saya tak pastilah sama ada mungkin sahabat-sahabat pelajar-pelajar semua mungkin pernah tengok buku ni dah, ataupun mungkin juga ada yang memiliki buku ni. Buku apa ni? Okey, saya nak tunjuk Okey, rasanya boleh baca tak? Okey, tak jelas. Tak jelas sebab tu. Okey, Balaghah Melayu, Ilmu Bayan. Okey, Balaghah Melayu, Ilmu Bayan. Kemudian ada lagi Balaghah Melayu. Okey. Ilmu Ma'ani. Mungkin dak perjelas yang ni sebab dia warna hijau Okey, tak apalah. Balaghah Melayu, ilmu ni yang saya pegang ni ilmu Ma'ani, dan yang ni Balaghah Melayu, ilmu Al-Bayan. Okey. Buku ni saya rujuk sebab apa? Sebab dia pengarang ni, siapa dia pengarang dia? Pengarang dia adalah Ustaz Zaki Abdul Rahman dengan Ustazah Cik Raziah Mezah. Kedua-dua orang ni adalah pensyarah. Dr. Zaki di UM dan Dr. Cik Raziah, kata tak silapnya di UPM. Tapi rasanya kedua-duanya dah pencen dah. Kalau saya silap fakta ni tolong betul dah. Okay. Kalau Dr. Zaki memang saya confirm dah, Dr. Zaki dia dah pencen. Tapi rasanya Dr. Cik Raziah juga pun rasanya dah pencen. Okay. Jadi mereka pada tahun 2015 mereka buat terbit 2 buah buku ni yang saya tunjukkan saat ni, iaitu bagaimana mereka bawa idea bahawa balaghah Melayu ni kita boleh faham dia berdasarkan kepada balaghah Arab yang kita duk mengaji selama ni. Saya tak nafikan saya
pelajar-pelajar, sahabat-sahabat yang online ni, memang kalau dalam pengajian bahasa Arab dan pengajian Islam, memang kita belajar balaghah Arab tu sejak daripada zaman sekolah lagi. Betul kan? Daripada zaman sekolah lagi kita belajar balaghah Arab. Kita belajar puisi Arab. Kita belajar kesusasteraan Arab. Even kita belajar apa? Kita belajar ilmu al-arud wal qafiyah. Kita belajar puisi Arab. Sedangkan hak yang Melayu, mungkin kita tak belajar atau belajar gitu-gitu je kot. Faham maksud saya? Okay? Mungkin kita boleh cerita tak pasal kesusasteraan Arab ni lebih daripada kesusasteraan Melayu kan? Kita sebab apa? Sebab kita terdedah kepada perkara tu, sebab kita mengambil bidang pengajian Arab dan juga pengajian Islam, ataupun sebab kita sekolah Arab. Kita ambil stam dan sebagainya kan? Okey. Jadi, dua orang tok guru kita ni lah, Ustaz Zaki dengan Ustazah Cik Radiah ni, dia pun buat buku ni supaya di sana maknanya kita manfaatkan apa yang kita belajar dalam balaghah Arab tu untuk kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam kesusasteraan Melayu, dalam balaghah Melayu. Okey. Dan mereka berdua juga buat mari istilah-istilah mereka sendirilah. Kalau kita nak pakai tak ada masalah, boleh. Okey, istilah-istilah mereka sendiri untuk tidak kita kata menterjemah ataupun menggunakan istilah Arab. Saya sebut contoh Okey. Saya ambil ya ilmu bayan lah sebab dia kena dengan kita punya kelas kita. Okey. Contoh contoh. Ni ada di muka surat 4. Okey, dekat bahagian dia cerita pasal Za'bar dia cerita pasal pengenalan balaghah dalam ilmu bayan. Kemudian dia bawa mari istilah tu dalam bahasa Melayu, kemudian dia cerita pasal dia banyak petik yang Za'bar Za'bar banyak menyentuh tentang perkara ni. Okey. Tashbih ni yang kita duduk sebut tashbih ni kan. Okey. Istilah yang digunakan oleh mereka berdua ialah penyerupaan terus dipanggil. Penyerupaan terus. Okey. Kalau isti'arah, mereka guna penyerupaan pindah. Mereka masih kekalkan juga istilah penyerupaan tu sebab apa? Sebab kita tahu yang isti'arah ni dia memang berasal dari tashbih. Sebab tu dia kekalkan penyerupaan. Penyerupaan tu tashbih lah. So kalau tashbih tu mereka istilahkan dengan penyerupaan terus. Tapi kalau yang isti'arah, penyerupaan pindah. Baik, kalau kinayah mereka kekalkan lagi penyerupaan tapi mereka tambah simbolik. Penyerupaan simbolik. Okay? Kalau majaz mursal mereka terjemahkan, istilahkan dalam bahasa Melayu dengan wajaran kata dan majaz akli dengan wajaran sandaran. Okey. Tak apa, ini adalah kita kata istilah yang dicadangkan oleh mereka. Jadi kalau kita nak pakai istilah ni, kita kena amanah lah. Maknanya maksud saya kita kena pastikan yang kita sebut daripada mana kita ambil istilah tu. Dan yang kita guna lepas tu kita kata hak kita. Tak boleh lah. Itu merupakan satu jenayah akademik. Kita kena sebut. Kita kena bagi kredit kepada pengarang kitab ni. Ustaz Zaki dan juga Ustazah Cik Radiah. Okey. Bila kita baca buku ni, beberapa contoh di dalam bahasa Melayu itu dia akan menyebabkan kita lebih faham yang contoh-contoh di dalam bahasa Arab kita. Dan ada sebahagian contoh-contoh itu dia sama, dia boleh kita boleh guna. Contoh kan? Yalah, saya pun tengah mengajar balaghah juga sekarang ni. Contohlah kalau dalam bab kinayah kan, yang diterjemahkan sebagai penyerupaan simbolik oleh tok guru kita dua orang ni. Contohnya dia kata meletakkan senjata kan, meletakkan senjata. Dalam bahasa Melayu maksud meletakkan senjata tu adalah menyerah kalah lah kan. Meletakkan senjata juga ada dalam bahasa Arab dan dia masuk bawah bab kinayah, Maksud saya contoh-contoh tu ada yang dia share dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Arab pun dia ada. So point saya adalah apabila kita guna kaedah ni, iaitu kita baca hak bahasa Melayu, kita kaji hak bahasa Melayu yang berkait dengan balaghah Arab ni, insya-Allah dia akan menambah kefahaman kita dah. So jadi boleh dapatkan buku ni, cari bulah buku ni, boleh Google tengok, okey ada jual kat mana.
Kalau tengok sini penerbit UPM penerbit UPM. Okey. Boleh. Baik. Kita dah dalam 20 orang lebih dah. So kita boleh mula dah. Kita balik kepada kelas kita. Okey, yang ni. Di buku online kita ni yang kita download ni, dia di muka surat 168. 168. Okey. Saya juga okey. Tak apa. Baik. Okey, kita mula dah. Sebelum kita baca hak malam ni, pada minggu lepas kita berhenti dekat mana? Kita berhenti dekat, okey, saya naik atas sikit dah. Saya lompat ni dah. Saya lompat ni. Tapi saya melompat tidak jauh lah ni. Saya lompat sikit je. Sebab semalam minggu lepas kita habis di sini. Di bait syair ni. Dhalilna inda babi abi nu'aim biyaumin mitli salifatiz dhubabi. Dah. Okey, sini. Kita habis. Lepas tu saya pun lompat. Saya tak mau baca ni. Hak ni nak cerita tentang fadailut tashbih. Tak apalah. Waktu kita tahu dah dia punya fadail dia. Saya nak terus nak masuk kepada ni. Ni. Thumma nazaru fi arkanit tashbih. So kalau dalam kitab ni, yang saya guna ni, dia bagi tajuk dia arkanut tashbih. So sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar boleh tulis tajuk di sini arkanut tashbih. Arkanut tashbih. Okey, kita tengok. Thumma nazaru fi arkanit tashbih. Dia kata, wahya arba'atun tarafahu wa wajhuhu wa adatuhu wa fil gharadi minhu wa fi taksimihi bihadhihi al-i'tibarat. Okey. Dia kata thumma, selepas dia settle dia cerita pasal balaghatut tashbih, fadailut tashbih, dia buat mari bait syair nak tunjuk bagaimana balaghah itu bagaimana tashbih itu yu'athiru, apa fadail dia. Sekarang ni dia masuk kepada, dia berkata thumma, dia nak berpindah kepada isu baru, iaitu an-nazaru fi arkanit tashbih. Arkanit tashbih ni ada berapa? Wahya arba'atun. Dia ada 4. Yang pertama tarafahu. Okey. Tarafahu ni maksud dia adalah al-musyabbah dengan al-musyabbah bih. Kalau tengok kepada makna kalimah taraf ni, asal dia adalah tepi kan, tepi, taraf. Tak? Taraf dia boleh mari dengan makna tepi. Tapi sininya maknanya musyabbah dengan musyabbah bih lah. Rukun dia dah, tarafahu. Dan wa wajhuhu, wajhus syabah, wa adatuhu, adatut tashbih. Biasa kita guna adatut tashbih. Kita guna adatus syabah. Wallahu a'lam, dalam buku tu memang daripada dulu lagi belajar dia akan sebut adatut tashbih, adatut tashbih. Mungkin kalau kita sebut adatus syabah mungkin boleh kot, wallahu a'lam, saya tak tahu. Cuma kita guna adatut tashbih. Kalau wajhu kita guna wajhus syabah. Itu hal yang masyhur lah. Okey, kenapa tu wallahu a'lam. Okey, ada saya nak respon kepada Muhammad Suhaimi bin Razali dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh saya tahu apakah tajuk buku tersebut dan macam mana nak beli? Buku yang saya tunjukkan saat ni ke? Okey. Mungkin Ustaz Fauzi boleh tolong tulis dekat komen dah. Balaghah Melayu berdasarkan balaghah Arab, ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Satu ilmu ma'ani, satu ilmu bayan. Balaghah Melayu berdasarkan balaghah Arab. Dan penerbit dia penerbit UPM. Penerbit UPM. Okey. Boleh. Okey. Kita balik sini. Okey, dia kata an-nazaru fi arkanit tashbih. Mula-mula arkanit tashbih ni 4 perkara ni. Okey. Lepas tu wa fil gharadi minhu, dia akan cerita pula tentang al-gharad minat tashbih. Ini perkara kedua dia kata, an-nazaru fi ni. An-nazaru fi yang pertama arkanut tashbih. Arkan tashbih ada 4 ni. Tarafahu ni 2 dah, musyabbah bih campur dengan wajhus syabah, campur dengan adatut tashbih. Lepas tu perkara yang an-nazaru fi benda pula fil gharadi minhu. 2 maknanya al-gharad, tujuan tashbih tu, minhu ni, hu ni balik pada tashbih, wa fi taksimihi. Okey, dan taksimihi ni balik pada at-tashbih bihadhil i'tibarat. Pembahagian-pembahagian yang merujuk kepada ni benda-benda ni.
Pembahagian merujuk kepada musyabah bih, merujuk kepada wajhus syabah, merujuk kepada adatut tashbih. Kan saya sebut dah bahawa ni pada awal, peringkat awal dulu. Yang balarah sekarang ni kan dia memang dah bercampur dah dengan mantik dan juga falsafah. Jadi mantik dengan falsafah ni dia akan banyak tafri'at, pecahan-pecahan tu, pecahan ni. Tengok daripada sudut ni pecah gini, tengok daripada sudut ni pecah gini. Dia dah gitu dah perkembangan dia. Maka dengan sebab itulah kita akan tengok bila dia membicarakan tentang tashbih, dia akan banyak pecahan-pecahan dia, tafri'at. Okey, kalau tengok daripada sudut ni akan terbahagi kepada 3 contohnya. Okey, tengok daripada sudut ni, kadang benda yang sama je. Al-musyabbah wal musyabbah bih je, tapi kalau tengok daripada sudut ni nama dia sekian, tengok daripada sudut ni nama dia sekian. Sedangkan pada zaman dulu tu bila zaman yang sebelum kita kata ilmu falsafah ni dia bercampur dengan balarah ni, zaman-zaman apa, zaman-zaman jahiliyah contohnya, zaman dia awal Islam, bahkan zaman Al-Jahil, Ibnul Mu'taz dan sebagainya tu, masa tu dia balarah ni dia memang kita kata apa, even zaman zaman Al-Qazwi, zaman Abdul Qahir Al-Jurjani pun, balarah tu dia memang difahami dia secara saliqah. Dan ulama cerita pun tidak ada pembahagian gini. Tapi bila dah mari zaman As-Sakaki apa semua, bila ada pembahagian ni dan dia kekal lah, ditakdirkan Allah tu dia kekal sampai sekarang, begitulah kita belajar ilmu balarah. Nah, tapi tak apalah, tak ada masalah yang tu. Okey. Cuma nak bagi tahunya yang pembahagian dia tu banyak lah. Dah. Baik, jadi kita tengok dulu sekarang ni pembahagian berdasarkan apa. Tengok. Amma tarafahu fahuma. Okey, sekarang ni yang pertama tengok kepada musyabbah dengan musyabbah bih. Okey. Musyabbah dengan musyabbah bih ni, mula-mula dia kata imma hissiyani. Ni pembahagian mula-mula. Musyabbah dengan musyabbah bih ni kita boleh tengok daripada sudut, dia kedua-duanya adalah hissiyani. Apa maksud hissiyani? Hissiyun ataupun mahsus ni adalah satu benda yang kita boleh tangkap dia dengan panca indera kita. Apa dia tu? Tengok contoh. Dia kata kama fi tashbihil khaddi bil ward. Al-khaddi apa? Al-khaddi tu pipi kan? Pipi. Okey. Al-ward bunga ros. Okey. Jadi dalam budaya Arab, mungkin budaya Melayu kita juga kan? Okey. Pipi ni yang merah kan? Pakai something lah kat pipi panggil apa saya tak tahu, Allahu a'lam. Ustaz Fauzi tahu kot. Orang pakai apa kat pipi Ustaz Fauzi? Pakai kat pipi ni merah ni, bila merah pipi tu dia tasbihkan seperti al-ward. Okey. Ataupun merah padam ke muka dia tak, malu ke apa sampai merah merah kata tak. Orang Kelantan kata merah merah. Betul tak Saif? Orang Kelantan kata merah merah. Merah malu tak? Orang putih tak? Orang kulitnya putih, bila malu tu kan nampak merah. Okey. Boleh tasbih merah pipi tu sama dengan al-ward. Kalau pipi jerawat macam saya ni tak boleh tasbih, sama dengan al-ward. Lepas tu ada tasbih lain kita akan jumpa lepas ni. Kalau pipi tu jerawat penuh ni, dia tasbih sama. Ada. Kalau Saif mungkin ingat kita belajar dulu Saif. Seperti dengan bermuka air yang dipatuk oleh ayam. Ada dalam syair apa ada, kita akan jumpa nanti. Kalau sampai situ saya akan baca. Okey. Baik, jadi sini yang ni dia panca indera jenis apa ni? Yang ni adalah panca indera jenis kita boleh kita boleh tengok. Kita boleh tengok dah. Kita boleh tengok warna merah, kita boleh tengok pipi, boleh tengok bunga ros, dan merah yang ada di pipi, merah yang ada di bunga ros. Okey. Al-qaddi birrumhi. Al-qaddi ni adalah al-qamah. Al-qamah ni maknanya tinggi tu. Kita punya ni belakang ni kan, tubuh kita ni, struktur tubuh kita tu tinggi. Okey, dia tasbihkan yang tu dengan ar-rum. Ar-rum ni adalah Allahu akbar. Panah tu kan? Panah tu. Bukan busa tu. Busa tu al-qaus, tapi anak panah tu. Anak panah tu dia panggil ar-rum. Tak? Jadi benda tu kan dia straight kan? Dia straight. Okey.
Lepas tu wal fil bil jabal. Al fil semua tahu gajah, dia tashbihkan serupa dengan bukit. Besar kan? Daripada sudut besar dia. Al qad bil rumh tu daripada sudut sterik dia tu. Sterik, tubuh dia tu sterik, tidak bokok, tidak Okey, al khadi bil wad dari segi warna. Maka yang tu fil mubsarat. Semua tu dalam masuk bawah kategori benda yang boleh kita lihat. Okey. Wasauti dhaif, suara yang slow, suara yang lemah, suara yang slow, bunyi tak bunyi je. Okey. Bil hamsi fil masmu'at. Okey. Al hamsi ni bila saya rujuk dalam kamu, antara makna al hamsi ialah sautu masyil asad. Tulis dah, tulis. Sautu masyil asad. Suara ataupun bunyi masyil asad, singa berjalan. Singa berjalan bunyi tak? Okey, ginilah, kucing lah. Kalau kucing jalan kita bunyi tak? Tak bunyi kan? Maknanya dia ada bunyi tu, tapi kita mungkin kena dengar betul kali kot. Kena pasal telinga betul baru kita dengar. Tu tashbih dengan as-saut ad-dhaif. Ada dalam syair ada. Kita sebut sini, tapi kalau saya baca dalam kitab lain ni ada pengarang tahqiq ni, ada kitab selagi ni Syekh Abdul Muta'al As-Sa'idi, dalam kat bahagian ruang nota kaki dia ni, dia buat mari bait syair yang sebagai syahid kepada apa yang disebut oleh Qazwini. Tapi saya takkan bacalah, panjang pula. Okey, dan tu maksud al-hams, sautu masyil al-asad. Okey. Wan nakhah bil ambar. Nakhah ni apa? Nakhah ni adalah raihatul fami, bau mulut bau mulut, nakhah. Okey. Dia tashbihkan sama dengan ambar. Ambar kita tahulah benda yang ambar sini wangian, bau sedap kan, ambar tak? Okey. Fil mashmumat, dalam kategori benda yang kita boleh cium. Kalau tadi fil masmuat yang kita boleh dengar. Okey, so tiga dah kan? Tiga dah yang hissi ni ataupun mahmus. Okey, yang boleh ditanggap dengan panca indera. Yang pertama dengan mata, yang kedua kita dengar, yang ketiga kita guna hidung kita ni. Kita bau ataupun kita cium. Okey, kita hidu ataupun kita cium. Warriq bil khamri. Warriq bil khamri fil madhuqat. Arrik ni apa? Arrik ni dalam kamu tulis ma'ul fami wal lu'ab. Ailio. Orang Arab ni dia tashbihkan ailio ni sama dengan arak. Fil madhuqat. Madhuqat ni kita rasa dah. Kita rasa. Benda-benda al-madhuqat ni benda-benda yang kita boleh rasa dengan lidah kita ni. Itu panca indera yang keempat. Wal jildun na'im, kulit yang lembut. Na'im tu lembut, soft. Dia tashbihkan orang Arab ni dengan bil harir, dengan sutra. Fil malmusat. Malmusat ni benda-benda yang kita boleh pegang dengan tangan kita ke, ada terpegang dengan tangan kita ke, dengan anggota tubuh kita kan. Okey. Jadi semua ni ada 5 beradik ni lah, dia mahsus, benda yang kita boleh tanggap dengan panca indera kita. Okey. Baik. Jadi kalaulah kita musyabbah ataupun musyabbah bih, masuk dalam kategori ni, maka dia akan panggil hissiyani. Tarafahu hissiyani. Musyabbah dengan musyabbah bih itu adalah benda yang boleh ditanggap dengan panca indera. Okey. Lepas tu dia kata wa imma aqliyani. Ataupun aqliyani. Aqliyani apa? Dia boleh ditangkap dengan akal kita. Biasanya dia benda-benda yang abstrak lah kan. Al-ma'ani disebut al-ma'ani al-aqliyah. Benda-benda yang abstrak. Kita faham benda tu, tapi kita nak kata benda tu kita boleh tengok dengan mata, boleh rasa, boleh dengar, boleh hidu, boleh pegang, tak boleh. Tapi kita tahu benda tu ada. Contohnya apa? Kama fi tashbihil ilmi bil hayah. Tashbih ilmu dengan kehidupan. Ada tashbih ilmu dengan kehidupan. Apa lagi makna-makna al-aqliyah? Al-ma'ani al-aqliyah. Contohnya al-maut itu sendiri kan. An-najah, asy-syaja'ah, ar-rakhawah, at-tarfih, kemewahan kan. Okey, benda-benda yang kita
boleh tanggap dengan akal, tapi kita tak bolehlah nak rasa dengan panca indera kita hak 5 ni. Okey. Wa imma mukhtalifani, ataupun mukhtalifani ni maknanya dia berbeza, tidak sama. Dia ikhtilaf, dia tidak sama. Apa maksud tak sama tu? Satu dia mahsus, satu lagi dia makul. Tu maksud mukhtalifani. Ataupun dia terbalik. Dia terbalik. Maknanya apa dia? Maksudnya gini. Makul huwal musyabbah, ataupun dia terbalik, yang makul tu musyabbah bih. Maknanya mukhtalifan ni, musyabbah dia boleh jadi makul, musyabbah bih jadi mahsus, ataupun musyabbah tu dia jadi mahsus, ataupun musyabbah bih dia jadi makul. Okey. So apa contoh yang musyabbah dia adalah makul, benda yang kita boleh tanggap dengan akal kita, tetapi dia punya musyabbah bih dia adalah benda yang kita boleh tanggap dengan panca indera kita. Contohnya benda yang kita boleh tengok. Tu musyabbah bih, iaitu mahsus. Jadi sini wal ma'kul huwal musyabbah, wal mahsus huwal musyabbah bih. Okey. Apa dia? Kama fi tashbihil maniyati bis sabu'. Ini bait syair yang masyhur dah. Okey, bait syair ni saya sebut baru ni masa saya mengajar saraf. Saya sebut satu cerita yang saya jumpa dekat internet. Tapi saya rasa saya nak share lah dengan sahabat-sahabat pelajar-pelajar yang online ni. Saya ada kopi baru ni, sekejap dah. Saya kena tunjuk skrin saya ni dulu ni. Okey, tak apa dah. Okey, saya Ustaz Fauzi saya dulu. Okey, saya buka sini. Maut Muawiyah, tengok dah. Okey. Boleh baca tak ni? Kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni. Masa belajar ilmu sarah baru ni, kelas sarah baru ni lah, kita jumpa dengan perkataan tajallada atas wazan tafa'ala, tajallada. Jadi saya ceritalah baru ni kan, sebab saya ingat kepada maklumat ni. Jadi hari ni nak cerita ni. Nak cerita ni tashbihul maniyah bis sabu', tapi alang-alang tu sebab benda dah ada dah sini, saya save dalam komputer ni, so saya nak tunjuklah. Okey. Saya nak cerita yang ni dulu ni. Nak cerita ni dulu dah. Okey, lepas tu baru saya mari pada cerita atas tu. Tapi kalau sambil-sambil nak baca tu boleh. Tak ada masalah. Saya besar sikit dah. Okey. Ni selingan lah ni. Selingan. Okey. Berkongsi maklumat. Boleh baca dah. Ni. Saya buat warna merah. Ni. Okey. Ni nak cerita hak balarahnya. Wa idzal maniyatu anshabat al-faraha al-faita kulla tamimatin la tanfa'u. Bait syair ni memang masyhur. Tak ada seorang pun orang yang belajar tasbih tidak pernah diajar tentang bait syair ni. Baki laginya ingat je ataupun faham ke tak faham je. Tak. Okey. Bait syair ni kalau dalam buku balarah digunakan untuk isti'arah apa? Untuk isti'arah makniyah. Ada makniyah. Dia bait syair ni dia bukan dalam bab tashbih, dia dalam bab isti'arah. Tapi tak apalah sebab isti'arah tu dia berasal daripada tashbih. Cuma dia dibuang je salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih. Jadi sini wa idzal maniyatu anshabat asfaraha ni memang isti'arah makniyah. Asas maksud dia apa? Apabila al-maniyah tu mati wa idzal maniyatu apabila mati sebab itulah kitab Muniyatul Musalli kan. Okey. Saya tengok Ustaz Amir Sharifuddin ada online ni. Ustaz Amir Sharifuddin tahulah kitab Syekh almarhum Syekh Daud Al-Fatani tu tak? Kita tak boleh baca Maniyatul Musalli kan? Kalau kita baca Maniyatul Musalli akan jadi makna apa? Maut dah, kematian sebab al-maniyah tu adalah mati kan. Kita kena baca apa Ustaz Amir? Kita baca Muniyah tak? Ke apa dia Ustaz Amir? Ustaz Amir boleh komen. Wa idzal maniyatu anshabat asfaraha.
Apabila mati, ansyabat asfaraha, dia mencengkamkan kuku-kuku dia. Ni isti'arah ni. Sebab apa? Sebab situ almaniyah tu dia tashbihkan sama seperti apa? Sama seperti as-sabu'. Tengok. Al-Qazwini khabar sini. Tashbihil maniyati bis-sabu'. Baca as-sabu'. Apa dia as-sabu' ni? Ni al-hayawanul muftaris lah. Binatang-binatang buah yang dia menerkam masa dia tu dengan kuku. Contoh dia apa? Singa, dubuk, rimau, dan sewaktu dengannya lah. Okey, as-sabu'. Baik. Jadi dia tashbihkan mati tu sama seperti binatang buah. So mati tu adalah benda yang makul. Makul. Okey, makul. Benda yang kita tak boleh tengok dengan panca indera tapi kita boleh tanggap dia dengan akal kita. Okey. Lepas tu binatang buah, binatang buah kita boleh tengok. Jadi situ musyabbah dia adalah makul dan musyabbah bih dia adalah mahsus. Tak. Jadi settle yang ni. Settle yang tashbih al-maniyah bis-sabu'. Okey? Baik. Hak yang au bil aksi lepas ni. Cumanya ala-ala saya tunjuk yang ni, saya nak cerita hak ni maklumat ni. Tak apalah kita sharing ya. Zakara Ibnul Athir fi kitabihi Al-Kamil fi Tarikh fi hawaditha sanati sittina lil hijrati. Fi hawadithi sanati sittina lil hijrati. Fi hawadithi sanati sittina lil hijrati. Ibn al-Asir menyebut dalam kitab dia Al-Kamil fi Tarikh ketika menceritakan peristiwa yang berlaku pada tahun 680 Hijrah. Ibn al-Asir ni Al-Kamil fi Tarikh ni kitab sejarah dah. Okey, apa cerita sini kan? Wala mashtaddat illatuhu wa arjafa bihi qala li ahlihi. Ni Sayyidina Muawiyah dia radhiyallahu anhu. Dia kata uhsyu anni ismadan wadhanu ra'si wa fa'alu wa barraku wajhahu bidduh. Thumma mahadalahu fajalasa wa adina linnas fasallamu qiyaman wa lam yajlis falamma kharaju anhu qalu huwa asahhun nas faqala Muawiyah inda khurujihim min indihi wa tajalludi lisyamitina urihumu anni liraibid dahri la atada'u wa idzal maniyatu anshabat asfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apa cerita ni? Bagi kita terjemah sebiji-sebiji lah. Dia kata gini. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Muawiyah ni sebelum kematian dia lah, orang ramai nak jumpa lah, nak mari ziarah dia lah. Nak mari ziarah dia. Maka dia pun kata ginilah. Okey. Tapi dia dalam keadaan apa ni? Ishtaddat illatuhu wa arjafa bihi. Dia dalam keadaan dia ni sakit teruk dah. Memang dah di penghujung usia dah. Kalau kata riwayat lain, selepas peristiwa ni, tak lama selepas tu, tak lama lah memang Sayyidina Muawiyah pun meninggal dunia radhiyallahu anhu. Tapi bila orang nak mari jumpa dia, nak mari ziarah dia, maka dia kata apa? Okey, tak apalah. Dia suruh keluarga dia, ahli keluarga dia supaya pakar dia ni comel-comel. Okey, disuruh pakai apa ni? Ismat ni. Apa ni? Disuruh pakai celok. Pakai celok di mata dia. Lepas tu bojeng tu. Apa ni? Bubuh minyak rambut lah. Kita katakan bojeng. Bubuh minyak lah. Minyak. Okey. Lepas tu dia suruh ni. Barraku wajahu biduh ni. Suruh kita kata ni lah. Make-up sikit lah tak. Dia nampak comel lah. Makna berhias lah. Okey. Lepas tu dalam riwayat lain kata orang apa dia suruh orang letak dia duduk, lepas tu suruh sendal lah. Sendal dengan bata ke dengan apa supaya dia nampak hidup straight tak. Lepas tu dia suruh orang masuk untuk bagi salam tapi dia tak bagi orang duduk. Ni saya rasa sini walam yajlisu ni kot. Saya rasa walam yajlisu ni mungkin sini. Saya terdilik kot. Okey. Maknanya dia suruh bagi salam. Okey, qiyaman dalam keadaan berdiri dan walam yajlisu, duduk. Bagi salam je, tanya khabar, keluar. Okey. Apabila mereka keluar je, mereka kata, oh huwa asahhun nas. Maknanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dalam keadaan nampak sihat lah. Okey. Tapi ni syahid di sini nak ceritanya. Faqala Muawiyah inda khurujihim min indihi. Okey. Ketika Sayyidina Muawiyah nak keluar tu, ketika orang yang mari ziarah, penziarah tu keluar, dia pun kata selalu. Dia pun baca dua bait syair ni. Dua bait syair ni masyhur lah dalam qasidah muallaqat saya lupa Abu Zu'aid Al-Huzali. Kalau bukan muallaqat pun dia satu qasidah yang memang masyhur
Yang Abu Zu'aib Al-Huzali ni, dia penyair Syairul Mukhadram dia panggil. Syairul Mukhadram ni adalah penyair yang hidup di zaman jahiliyah dan hidup di zaman Islam. Lepas tu dia pun masuk Islam. Antaranya Ka'ab bin Zuhair contoh kan. Yang masyhur Hassan bin Sabit tu dia panggil Syairul Mukhadram. Dia hidup zaman jahiliyah, kemudian bila Islam hari tu dia sempat dengan Nabi dan dia masuk Islam. Dan dia memang sahabat lah. Dan antaranya Abu Zu'aib Al-Huzali ni semasa dia zaman jahiliyah, Allah uji dia dengan kematian 5 orang anak dia. 5 orang anak dia mati dengan sebab wabak lah. Okey, lepas tu dia pun buat satu qasidah. Dia meratapi. Dia panggil Ar-Ritha' ada, Fir-Ritha' ada, Ritha' Al-Abna'. Dan orang tengok, bila orang kaji dia punya bait syair dia tu, Masya Allah, qasidah dia tu memang dia tidak menyalahkan takdir lah. Tidak menyalahkan takdir. Okey, sedangkan dia pada masa tu dia jahiliah lagi, tak masuk Islam lagi, tapi dia tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan takdir. Okey. Jadi sini yang Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu nak buat syahidnya, dia kata wa tajalludi lisyamitina urihumu. Apa maksud tajalludi? Tajalludi ni maksud dia aku gagahilah, aku gagahikan diri aku ni lisyamitina urihumu, untuk aku tunjuk kepada asyamit. Asyamit ni apa dia? Asyamit ni orang yang kaki kutuk lah. Kita tahu kan Sayyidina Muawiyah ni zaman dia ni zaman yang kita kata ialah pemerintahan di awal pemerintahan Bani Umayyah, dan di zaman tu memang tak nafilah ada pertelingkahan politik kan. Kita tahu di zaman tu golongan-golongan pemberontak, okey, yang kita kata yang di Kufah dan sebagainya yang didalangi, yang kita kata didalangi oleh pihak-pihak pembangkang ataupun penentang kepada kerajaan Bani Umayyah yang terdiri majoriti mereka daripada golongan Syiah dan sebagainya. Tak. Jadi Asyamiti ni orang yang duk keji, duk kutuk, duk kata, duk hina kepada Sayyidina Muawiyah ni ramailah. Itu maksud Asyamit. Tak. Okey. Jadi dia pun nak tunjuk urihumu, dia nak tunjuk apa? Anni li raibid dahri la atada'u. Aku ni li raibid dahri. Raibid dahri ni al-maut lah. Raibid dahri tu kinayah anil maut. Orang Arab bila sebut raibud dahri al-maut. Aku ni untuk maut ni, mati ni la atada'u. Maknanya aku ni tidak takut, aku tidak tunduk, aku tidak lembek, aku tidak aku tidak nilah. Tak takutlah, tak takut benda tu, aku akan hadapi. Okey. Dia pun sebut lalu wa idzal maniyatu an syabat al-faraha, apabila mati tu mencengkamkan kuku-kuku dia, mana apabila mati tu mari, maka al-faita kullatamimatin la tanfa'u. Al-faita tu wajatta, maknanya kamu akan dapati bahawa kullatamimah, segala tangkal ke jampi, ke ubat ke tak kisahlah, semua benda tu la tanfa'u, tidak akan memberi manfaat. Sebab apa? Sebab ajal tu mari dah. Okey. Itu cerita ni. Saya nak share je cerita ni lah. Okey, mungkin sahabat-sahabat, tuan-tuan mungkin tak pernah jumpa kan? Ni jumpa malam ni tentang maklumat ni, dan cuba ceklah dalam kitab Ibnul Athir. Okey. Dalam kitab dia Al-Kamil fit Tarikh. Cuma hak syahid balarah kita nak cerita ni sebenarnya wa idzal maniyatu an syabat asfaraha, nak kaitkan dengan ni. Dengan tashbihil maniyah bis sab', dari sudut apa? Al-maniyah ni adalah ma'kul, musyabbah dia ma'kul, dan as-sab' ni binatang buah ni adalah mahsus. Musyabbah bih ni adalah mahsus. Okey. Ataupun yang ni bil aksi, yang sebaliknya. Sebaliknya apa? Ni tashbihil itr bi khuluqin karim. Al-itr ni apa dia? Al-itr ni adalah atar tu, minyak atar tu kan? Benda yang kita boleh hidu wangi Okey, kita tashbihkan benda tu dengan apa? Tu mahsus mahsus. Kita tashbihkan dia, musyabbah yang mahsus tu, kita tashbihkan dia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tu adalah benda yang maknawi. Benda yang makul. Benda yang boleh diidrak dengan akal. Okey, akhlak tu. Akhlak yang baik tu kan? Akhlak yang baik, akhlak yang buruk tu adalah satu benda yang makul. Ulama balarah kata. Hak yang kita nampak juruhnya budak tu dia punya samaratu dia, kesan dia tu. Kesan akhlak baik tu, nampak dia juru, nampak dia sopan, tegur orang, tak?
Tapi akhlak tu sendiri, mana? Tu benda yang di sebalik tu yang ma'kul, yang kita tak boleh nak tengok, tak boleh nak rasa, boleh nak pegang, tetapi kita boleh idrak dia dengan akal kita. Boleh dah? Okey. So itu maksud mukhtalifani. Okey. Lepas tu dia hurai pula apa maksud al-hissi. Macam saya sebut tadilah, dia kata wal muradu bil hissi, okey, al mudraku huwa ni au maddatuhu bi ihdal hawasi az-zahirah. Ni ta'rif Qazwini. Maksud al-hissi ialah benda-benda yang kita boleh idrak dia. Idrak ni apa? Kita boleh kesan dia, kita boleh tanggap dia dengan apa? Dia tu au maddatuhu, ataupun elemen-elemen yang membentuk ia tu. Okey? Benda tu dia akan terdiri daripada banyak daripada bahan-bahan, elemen-elemen dia. Okey. So elemen-elemen ni semua kita boleh tanggap dia dengan salah satu daripada bi'ihdal hawassil zahirah. Salah satu daripada panca indera yang 5 tadi tu. Tu dipanggil al-hawas az-zahirah, yang zahir lah. Kalau hak yang ma'kul ni, yang akal ni, iaitu hak al-batinah. Itu hak perasaan kita. Yang six sense, orang kata tu kan. Six sense. Tu yang keenam, deria keenam tu. Hak tu hak yang al-batinah. Hak kita rasa tak? Okay, dan sebagainya. Okey. Jadi dia kata, fadakhala fihi, termasuk juga di dalam al-hissi ni al-khayali. So kita kena faham apa maksud al-khayali ni di sisi al-Qazwini di sini. Dia kata al-khayali, semua orang tahu kan, khayal kan, khayalan, benda yang kita khayalkan. Okey. Takut tukar dengan ma'kul. Okey, maksud khayal di sini adalah kalau mengikut huraian apa ni, Syekh Abdul Muta'al As-Sa'idi ni, dia kata al-khayali ni ialah al-murakkab, allazi tujad ajza'uhu fil kharij duna suratihi al-murakkabah, fatakunu maddatuhu mudrakatan bil hissi duna suratihi li'adami wujudihi. Yang gini, maksud khayali ni, dia punya elemen-elemen dia. Sebab tu dia sebut sini au maddatuhu ni dalam ta'rif ni. Sebab dia nak masuk al-khayali ni lah. Al-khayali ni lah, ialah maknanya barang tu tak ada. Tetapi elemen-elemen yang membentuk benda tu, barang tu, elemen-elemen tu, apa ni, yang membentuk benda tu, elemen-elemen tu boleh ditanggap dengan panca indera. Tapi dia punya surah ada tak? Tak ada. Maknanya elemen tu, kalau dia terangkum sekali dan membentuk benda tu kita memang boleh tengok, kita boleh tanggap dia dengan panca indera. Tu maksud dia khayali. Dia kata ajza'uhu, maknanya tujad ajza'uhu fil kharij duna suratihi al-murakkabah, fatakunu maddatuhu mudrakah bil hissi duna suratihi li'adami wujudihi. Itu maksud dia. Maknanya dia ada ajza'-ajza' dia, yang memang ajza' itu kita boleh tangkap dia dengan panca indera kita. Tapi benda tu ada tak? Tak ada. Tapi kalau dia jadi benda tu, kita boleh tangkap dia juga dengan panca indera. Itu maksud al-khayali dah. Boleh faham dah? Dekat ceritanya, khayali ni dia punya elemen-elemen dia, benda tu kalau dia ada, memang dia boleh kita tanggap dia dengan panca indera. Sebab apa? Sebab elemen yang berbentuk benda yang khayali tu pun adalah benda yang boleh ditanggap dengan panca indera. Cuba tengok sini dah. Ni. Okey, ada dua bait syair sini. Wa ka'anna muhmarra syaqiqi idza tasawwaba aw tasa'ad a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjad. Okey. Atas ni apa ni, musyabbah. Hak bawah ni musyabbah bih. Dah. Okey. So kita tengok dia cerita pasal musyabbah ni. Musyabbah dia kata wa ka'anna muhmarra syaqiq. Okey. Kita tengok pada maksud dia. Okey, asyaqiq ni, muhmarra syaqiq ni adalah bunga yang warna merah. Mudah kita faham dah. Okey. Pokok bunga yang dia warna merah. Okey. Idza tasawwaba au tasa'ada. Okey. Ketika dia apa ni, lah ke bawah, tasawwaba ni dia turun lah, dia apa ni, ke bawah,
au tasa'ada ataupun dia naik atas. Tak kisah kedudukan pokok tu. Dah. Okey, boleh bayar dah. Benda tu, pokok tu hak warna merah tu lah ke atas ke ke bawah ke, pokok tu dia warna merah. Okey, dan dia pokok bunga kan? Okey, boleh bayar dah. Macam kalau kita ambil kata pokok ros lah, bunga ros dah, dengan dia ada batang gitu. Okey, mawar merah dah. Okey. Lepas tu dia warna merah kan? Contoh dah kan? Okey, ke atas gitu dah. Okey. Benda tu kita boleh tengok kan? Okey. Dia pun tashbihkan dengan a'lamu yaqut. Yaqut ni adalah permata kan? Permata-permata. Nushirna ala rimahin min zabarjat. Zabarjat pun permata juga. Yakut dengan zabarjat ni adalah sejenis permata. Okey. Lagu mana tu? Tu kena Google sendirilah bentuk dia tu kan. Tapi hak kita tahu yakut dengan zabarjat ni memang permata. Orang hak biasa main mata cicing dia tahu lagu Macam saya tak biasa, saya tak tahu. Okey, kena tahu lagu mana bentuk yakut, lagu mana bentuk zabarjat, lagu mana bentuk zumurrud. Yang kita panggil zamrud kan? Arab panggil zumurrud. Dia ada kan? Kategori-kategori batu permata tu. Tu kena Google cari sendirilah. Cuma nak ceritanya yakut dengan rimah. Rimah ni tadi kan ar-rumh tadi anak panah, zabarjat. Semua benda-benda tu elemen yang kita boleh tengok dengan mata kita. Tapi benda tu ada tak? Benda tu tak ada. Tak ada orang buat benda tu. Tapi benda tu kita boleh khayalkan dia tu, kalau elemen-elemen ni berhimpun sekali, maka kita boleh bayangkan bentuk dia tu, ada bentuk tu kalau dia ada, kita boleh tengok dia dengan mata dia. Contohlah katalah pembaris ni kan, saya ambil pembaris ni kan. Ni. Katakanlah ni, rimah min zabarjat. Patut ada yakut pula. Yakut yang berwarna merah lah. Yang kita bubuh-bubuh dekat rimah tu. Dan rimah tu pula daripada zabarjat. Itulah dia tashbihkan musyabbah bih tu dia tashbihkan maknanya muhmaras syakir tu sama dengan benda tu. Yang mana benda tu kalau orang tanya, ada tak? Tak ada kedai. Aku tak pernah tengok pun contohnya. Tak ada pun di kebun siapa-siapa. Tapi kalau kita boleh bayangkan benda tu betapa indah dan betapa comelnya. Okey? Dan benda tu kita boleh tengok dengan mata kita kalau dia ada. So benda itulah maksud dia al-khayali. Al-khayali. Boleh? Ataupun selagi ni kalau kita nak faham ni. Yang ni kita kena ngapa BCN ni. Dulu saya kenapa dulu ada student saya? Amir, saya kenapa dulu ustaz suruh ngapa BCN ni? Sebab apa Amir dengan saya? Okey. Sebab ni, sebab dia kata kulluna basitul yadi nahwa nailu farin nadi. Sebab ada nilofa ni kan. Okey. Tu masa tu, sekarang tak boleh dah. Okey. Mesti ingat kan? Okey. Kulluna basitul yadi nahwa nailu farin nadi. Okey. Apa dia kata? Kadaba bi si asjadin qudubuha min zabarjadi. Zabarjat juga. Zabarjat ni bukan kumpulan zabarjat tu yang popular dengan lagu Karam tu kan. Zaman rock kapok bukan dah. Ini zabarjat lain. Okey. Kulluna basitul yadi. Setiap daripada kita basitul yadi. Basitul yadi ni maksud dia apa? Menghulurkan tangan lah. Nahwa ke arah apa? Nak capai apa? Nailu farin nadi. Si nilofa. Bukan. Nailu farin nadi adalah bunga teratai. Teratai. Yang Ramli Sarip nyanyi tu kan. Dalam filem Rock O tu ada kan. Teratai. Saya tak pandai nak nyanyi. Okey. Nailufar. Teratai. Nadi ni nadiyin. Sifat dia lah. Sifat dia apa? Sifat dia nailufar yang segar lah. Nadi ni dia maknanya dia segar lah. Dia bukan hak yang kering. Tidak. Tidak. Tapi dia nailufar yang segar lah. Yang hidup lagi lah. Yang basah lagi tak? Yang hidup lagi. Okey. Jadi sekarang ni dia nak tashbihkan Nailufar tu. Okey, Nailufar tu memang mahsus. Boleh tengok teratai kan? Dan kita boleh bayang teratai lagu mana kan? Dia ada bunga di atas tu, lepas tu dia ada batang dia tu kan? Teratai tu kan? Okey. Di tasik sini banyak nak teratai. Okey. Dia pun tashbihkan kadababis si asjad. Qudubuha min zabarjat. Okey, dababis ni apa? Dababis ni dia kata asa fi ra'siha shibhul qurah. Cuba bayangkan asa, tongkat. Okey.
Lepas tu di hujung tongkat tu dia ada macam bola gitu, macam bulat gitu. Okey. Tapi dia buat daripada asjad. Asjad ni adalah emas. Maknanya dababis tu, batang tu, asar tu, batang dia tu, kita ambil ni lah, ambil pembaris ni, kebetulan ada depan ni. Ni dababis. Ni asar, tapi dia buat daripada emas. Okey. Dan dababis ni dia akan ada bulat tengah ni. So bulat ni lah dia panggil qudubuha tu min zabarjat. Hak tempat pegang ni, kalau asar kan dia ada tempat pegang dia, tempat kita qab tu. Tak, tempat kita pegang atas ni, qudubuha ni dia buat daripada zabarjat, daripada permata zabarjat. Okey, benda tu ada tak Kedah? Ada tak Kedamah? Ada tak Kebun ke mana-mana? Di Tasik mana-mana? Tak ada. Tapi elemen dia tu, elemen-elemen yang membentuk benda tu memang boleh ditengok dengan mata kita, dan benda tu kalau dia ada jadi yang dababis asjad qudubuha min zabarjat tu, memang kita boleh tengok dengan mata kita. Okey, dan benda tu penyair ni dia tasbihkan teratai tu sama dengan benda tu kalau benda tu ada. Maka benda tu itulah al-khayali, ikut pada pandangan ulama balarah, antaranya adalah al-Qazwini. Faham dah? Jadi musyabah kedua-dua sini ni, musyabah ni adalah apa, mahsus. Musyabah bih juga mahsus. Cuma yang kategori musyabah bih ni dia panggil kategori mahsus yang khayali. Mahsus yang khayali. Boleh dah? Kenapa khayali? Macam saya cerita tadilah. Okey. So ngapa dah habis syair ni? Okey. Kulluna basitul yadi nahwa nailu farin nadi kadababi si asjadin qudubuha min zabarjadi. Masya-Allah. Atas ni wa ka'anna muhmarra syaqiqi idza tasawwaba aw tasa'at a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjad. Masya-Allah. Okey. Ni al-murad bil akli. Okey, al-murad bil akli ni kalau saya syarah ni dia panjang sikit ni. Okey. Jadi kita tunda ni minggu depan dah, boleh? Okey, sebab kita ada 5 minit lagi. Sebab saya ada urusan lepas ni, lepas pukul 10.30 ni saya ada urusan. Kalau boleh saya nak habis pukul 10.30 lah. Okey. Kita tengok pada komen-komen kita, ada soalan tak Saif? Banyak ni saya tulis ni. Okey, syukran Saif. Okey. Juga sahabat-sahabat yang share sini dah. Okey. Tadi kalau tak silapnya tadi Ustaz Fakhrul ada sebut pasal kat Shopee ada ya, Balarah Melayu. Okey. Dekat Shopee ada. So Cik Zah Suhaimi bin Razali boleh tu dah. Boleh tengoklah dekat Shopee, boleh beli kat Shopee. Okey. Okey, ada soalan ke? Ada soalan dah? Okey, tak apa, hari ni kita habis awal lah. Kita habis 5 minit awal. Tak apa. Sebab saya ada urusan lepas ni. Jadi kalaulah tidak ada soalan, kita tutuplah dengan apa ni, tasbih pula dah. Okey, dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada soalan Ada tak soalan saya? Tak apalah, kalau ada soalan minggu depan boleh tanya minggu depan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Jazakumullahu khairan wa jazak. Jazakum wa jazakum wa iyyakum wa jazakum wa iyyakum.
Ya, minggu depan lah tanya dah. Okey, jadi kita berakhir setakat ni dah. Okey, jumpa lagi. Wa ilal liqa. Ma'assalamah.